Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, dalam penyambungan 40 hadis penawar hati, insya-Allah. Yang mana pada bab yang keberapa? Tolong komen Sat, saya punya kamera ni tak naik gambar. Jadi pasal power pun tak tahu nak bab. Minta maaf sangat-sangat no, saya punya tak naik gambar. Hadis yang keberapa tak tahu, tolong tulis Ustaz. Hadis yang ke-9 Ustaz. Alhamdulillah. Hadis ke-9 insya-Allah. Saya minta maaf gambar saya tak naik. Gambar saya tak naik, tak tahu punca dia apa. Mungkin dia nak suruh buh lilin kot. Dia nak suruh buh lilin kot. No? Faham ambil lah buh lilin tu no. Insya-Allah. Clear tak clear, tolong komen Sat nah, tolong komen Sat clear tak clear kawasan tuan-tuan semua. Tolong komen Sat clear tak clear kawasan tuan-tuan, insya-Allah. Insya-Allah clear, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya-Allah. Nanti siaran ulangan kita akan upload di YouTube lah. Sebab saya pace saya 2-3 hari ni tak berapa nak cantik. Duk kena bang selalu. Jadi orang yang menonton tu agak kurang. Jadi insya-Allah lah. Yang nak apa nah? Allahumma salli. Yang nak tengok siaran ulangan di YouTube insya-Allah. Hadis yang ke-9 insya-Allah. Tanpa lengahkan masa, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada yang ni orang kata kita hadiahkan Fatihah pada baginda Nabi SAW, pada mak ayah kita, pada adik keluarga kita yang telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keberkatan kita hadiahkan kepada Nabi, Allah hadiahkan kita kefahaman insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang minta maaf gambar saya tak naik, tak tahu punca apa. Puas juga nak tukar kamera ni pun tak jadi juga insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya rabbal alamin. Clear lah, alhamdulillah insya-Allah. Saya minta maaf saya punya mic tak ni. Clear suara alhamdulillah insya-Allah. Hadis yang ke-9. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'udubihi fi dharil amin wa bikum. Qala, hadis yang ke-9 iaitu berapakah dalamnya jurang api neraka. Jurang-jurang ni apa dia? Gaung, apapun kedalaman. Berapa kedalaman setiap orang kata neraka. Berapa dalaman dia? Macam kita luas langit dengan setiap langit, satu langit ni 500 tahun perjalanan. Tu baru langit, bukan orang kata kat syurga lagi tu. Ni berapa ni? Berapa lama? Berapa dalam dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
idh sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadha qulna Allah wa rasul a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari munzu 70 kharifan fahuwa yahwi fin nari fahuwa yahwi fin nari lana hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha rawahul Muslim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Ustaz pusing nak pusing ke mana tak tahu. Sebab dia bukan kamera telefon, dia kamera laptop ni. Jangan aja. Dia tak nampak muka ni, jadi tak sedap ke mana tu lah. Okey, video. Ni nampak kot. Nampak tak? Baru nampak muka. Baru nampak muka tu. Nampak muka? Alhamdulillah nampak. Baru nampak muka. Baru nampak ni sikit. Okay, insyaAllah. Artinya, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah kami pada satu hari bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh dengan kerasnya. Satu hari, kata Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ni antara periwayat hadis yang paling banyak. Sayyidina Abu Hurairah lah, dia paling banyak. Nama Sayyidina Abu Hurairah ni bukan nama Abu Hurairah. Disebabkan dia suka bermain kucing, maka Nabi gelarankan dia kepada Abu Hurairah, bapa segala kucing, yang minat pada kucing. Gelaran tu penting. Laqab nama dia tu penting. Kita buah nama anak kita tak ketahuan hala, maka perangai dia pun esok tak ketahuan hala. Kalau kita buah nama anak kita elok, maka anak-anak kita akan jadi perangai elok. Tengok pula orang yang ada nama ni perangai dia lagu mana. Baik, maka baiklah dia. Kalau tak baik, maka tak baiklah dia. Mana dia? Kena tengok panggilan yang terbaik. Ni kita buah lebih kurang lebih kurang je tak. Tu kita nak buah nama, kena check dulu, kena tanya makna-makna dia dulu. Nama dia lagu mana, makna dia ni lagu mana. Macam nama saya Afif, lembut. Dalam bahasa terjemah bahasa Melayu, makna dia lembut. Lembut tambah bimpak pula, syukri yang bersyukur. Ahmad yang terpuji. Jadi mana kena tengok gelaran nama. Jadi mana bubuh nama sedap-sedap. Buah nama anak kita Abu Hurairah, agak buah lah nama apa pun. Tapi yang nama tu mencerminkan kepribadian seorang alim ulama, orang soleh. Ada orang bubuh Ibnu Umar, ada orang bubuh Umar, macam-macam lah. Mana kita ni nak bagi anak kita contohi. Niat kita tu penting. Tu. Mana Sayyidina Abu Hurairah ni satu hari dia duduk dalam kelompok, dia duduk dalam keadaan halaqah bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia duduk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia duduk dalam keadaan ni, kemudian terdengar satu dentuman bunyi yang kuat. Dia terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Bila mana bunyi dentuman yang sangat kuat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bagi tahu pada mereka, wahai sahabat, kamu dengar tak? Wahai sahabat, kamu tahu tak bunyi apa tu? Wahai sahabat. Lalu kata sahabat, Allah wa rasul a'lam. Hanya Allah dengan Nabi je tahu. Yang ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam je tahu bunyi apa. Kami ni tak tahu bunyi apa.
Kami ni tak tahu bunyi apa. Hanya Allah dengan Rasul je tahu. Hanya Allah dengan Rasul je tahu. Kita tak tahu bunyi apa. Kita tak tahu bunyi apa. Dengar suara kah Google Meet? Dengar suara no Google Meet lah. Okey. Kita tak tahu bunyi apa. Qala musannif rahimahullahu taala. Kemudian baginda Nabi bersabda pada dia, tahukah kamu suara apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul saja yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Maka batu itu terus saja jatuh menuju ke dasar neraka dan baharu. Mana baharu tu tolong tulis tepi dia, yakni tukar baru. Baru. Tukar ke baru. Bukan baharu ni benda yang baru. Tapi nak kata benda ni baru tak sah je jatuh. Kalau bahasa kita, benda tu tak sah, baru sangat jatuh. Baru sangat jatuh. Makna baru jatuh pada saat ini saja sampai ke dasarnya. Maka dari itu kamu mendengar suara jatuhnya. Dasar mana? Dasar api neraka Jahannam. Dasar api neraka Jahannam. Neraka ada berapa jenis? Neraka ada berapa jenis? Dan untuk siapa neraka ni? Neraka ada berapa jenis? Neraka ada beberapa jenis. Berapa? Yakni 8 juga nama neraka. Neraka ni ada 8 juga. Sama juga orang kata pada dia, syurga ada 7, pintu syurga ada 6. Syurga ada 7, pintu syurga ada 6. Pintu syurga ada syurga ada 7, pintu syurga ada 8. Syurga ada 7, pintu syurga ada 8. Neraka pun 8 juga. Neraka pun 8 juga. Mari kita tengok nama-nama neraka dulu. Sekejap kita baru tengok keterangan dia. Mari kita tengok neraka-neraka dulu, baru kita tengok keterangannya. Hak kata sebab apa? 70 tahun dulu lempar tu baru sampai tak sah ni. Tak sah ni waktu zaman Nabi lah, bukan zaman kita. Maksud Nabi duduk dalam halaqah tu baru sampai tak sah tu. Neraka apa yang paling bawah sekali? Mari kita tengok. Yang pertama, neraka namanya Hawiyah. Neraka yang pertama nama dia Hawiyah. Untuk siapa dia neraka Hawiyah ni? Neraka Hawiyah ni untuk siapa? Neraka Hawiyah adalah diperuntukkan bagi golongan yang ringan timbangan amal solehnya semasa hidup di dunia. Mereka mengerjakan kebaikan diiringi dengan kejahatan maksiat, lalu mengabaikan taubat nasuha. Yang ni nama apa dia? Fasiq. Neraka Hawiyah ni sesuai dengan orang yang dinamakan fasiq. Sesuai dengan orang dengan namanya fasiq. Fasiq ni apa dia? Dosa dia buat, pahala pun dia buat. Dosa pun dia buat, pahala pun dia buat juga. Dosa dengan pahala dia buat juga. Sama-sama banyak dia buat dosa dengan pahala sama-sama dia buat. Jadi tak ni. Jadi na'udzubillah min dzalik. Neraka Hawiyah untuk orang yang fasik. Tulis di situ. Neraka Hawiyah ialah untuk orang yang fasik. Untuk orang yang fasik. Untuk orang yang fasik. Yang ni fasik apa dia? Dosa pun buat, pahala pun dia buat. Dosa dia buat, pahala pun dia buat. Sebab apa? Sebab bila rajin ibadat dia buat, tapi nak taubat tu dia malah. Dengan anggapan dia punya, tak apa, dia kata dah padam dah. Tak apa, dia kata dah aku buat kebajikan ni dah, aku dah semayang dah. Tak apa, dia kata. Duk kira tak apa dia. Duk kira tak apa dia. Bolehkah lagu tu? Tak boleh nak kira lagu tu. Ni sebut dah neraka Hawiyah untuk golongan-golongan orang yang
Fasiq. Golongan orang yang fasik. Orang kata dosa dengan pahala pun dia buat. Tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'unubihi fidaran lil amin. Tu. Dosa dengan pahala pun dia buat juga. Tu. Kemudian neraka yang kedua. Apa dia? Neraka yang kedua namanya neraka Jahim. Neraka Jahim. Neraka Jahim ini neraka tempat penyiksaan bagi kaum yang musyrik atau golongan orang yang menyengutukan Allah. Mereka akan disiksa oleh sembahan mereka sendiri. Neraka Jahim untuk orang-orang yang syirik pada Allah. Hak duk sembah berhala, hak duk percaya api majusi, hak duk percaya matahari. Ada tak? Ada. Ni golongan ni. Golongan ni. Golongan orang yang syirik. Maka dia akan masuk dalam neraka namanya Jahim. Baru neraka nombor 2. Batu tadi dilemparkan sampai neraka yang ke-8 tu. Yang ketiga, neraka yang ketiga namanya. Neraka yang ketiga nama dia Saqar. Neraka nama dia Saqar. Apa dia? Neraka Sakar bagi golongan, bagi kaum yang munafik, iaitu golongan yang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Golongan ini dia tahu kebenaran tapi dia tak buat. Dia tahu sedekah tu boleh, dia tahu menunaikan haji tu wajib kalau dia mampu, tapi dia tak buat. Dia tahu bayar zakat tu wajib tapi dia tak buat. Ni nama dia munafik. Dia tahu tapi dia tak buat. Fasik tadi dia buat dosa, dia buat pahala. Dosa tak tinggal, pahala pun tak tinggal. Itu nama dia fasik. Adapun munafik ni dia tahu hukum hakam segala-galanya dia tahu. Tetapi dia tidak meninggalkan. Dia tak buat. Dia tak buat. Dia tahu. Dia tahu sembahyang fardu tu wajib atas dia. Langsung tak pernah sembahyang. Na'udzubillah min dzalik, minta simpang. Ni neraka Saqar untuk golongan orang yang munafik. Yang ni apa dia? Orang yang mendustakan perintah Allah. Orang yang mendustakan nikmat Allah. Orang yang mendustakan segala perkara-perkara yang orang kata dalam dia tahu benda tu ni, dia tahu tapi dia buat juga. Benda lagu ni tak baik, tak elok lagu ni. Neraka yang ke berapa? Yang ketiga. Ketiga. Neraka yang keempat nama dia Laza. Lam za. Laza. Lam za. Za. Huruf za. Lam za. Laza. Neraka Laza. Kalau eja dalam bahasa Rumi, L-A-Z-A-Z-H-A. Laza. Nama dia. Neraka Laza. Kalla innaha laza. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa? Api neraka tu menggelojak-lojak, membuak-buak, bergejolak. Api yang berbuak-buak. Api yang berbuak-buak ni nama neraka Laza. Clear ke tuan-tuan? Google Meet tolong komen clear tak clear Google Meet? Kagak mak lekat-lekat kagak apa kah? Gamak lekat, jangan duk marah ke telefon, marah ke line tu. Ni neraka Laza untuk siapa dia? Neraka ini bagi golongan yang kedekut dan bakhil. Ada juga. Alah ustaz, sedekah tu simple je ustaz. Gamak lekat suara elok, buat guna line kot. Line problem tu. Marah ke line, jangan duk marah telefon. Marah ke line, jangan marah telefon. Neraka Laza ni macam mana? Untuk orang yang kedekut dan bakhil. Hidup di atas dunia ni berkira, nak sedekah ni berkira. Jumpa tabung, senyum ya. Orang tanya awak senyum ah? Alah senyum pun sedekah juga dia kata. Tu dia. Hari tu tabung penuh dengan senyum belaka. Jangan kedekut, jangan bakhil. Lebih-lebih lagi siapa dia? Lebih-lebih lagi dengan anak dan bini.
Lebih-lebih lagi anak dengan bini. Nafkah anak bini itu wajib. Kalau dia bakhil, duk berkira, duk sayang duit, tak mau bagi anak-anak mengaji, tak mau bagi anak-anak kenal Tuhan, esok dia masuk neraka ni lah ni. Neraka Lazar nama dia. Neraka Lazar. Neraka Lazar. Kemudian neraka Lazar. Ataupun yang dibakhil ni, ataupun kedekut tak bagi. Bakhil ni mana? Mereka suka kekayaan melampaui batas sambil menghina fakir miskin. Dah kedekut dah, menghina orang lain pula. Orang minta sumbangan, orang minta dana tu menghina pula. Fakir miskin yang duk minta duit tepi mana-mana tu, hina pula. Allahu Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Ketika mereka berinfak ataupun mereka bersedekah, mereka ini terpaksa sedekah tapi terpaksa. Buat ni semata-mata apa dia? Kerana sekali orang tengok. Sekali kalau orang tengok kata aku sedekah, orang ambil gambar, orang kata aku bagus, aku ni orang ada nama, aku ni ada orang kenal. Dia takut orang tu. Tak ada. Esok masuk neraka, nama neraka Lazar. Semak mana? Setiap neraka ni Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Nak tahu perihal dia lebih lanjut, apa dia? Neraka Hawiyah tadi diceritakan dalam surah Al-Qari'ah. Tulis tepi dia, surah Al-Qari'ah menceritakan tentang neraka Hawiyah. Duduk saja-saja lagi malam-malam tak ngantuk ke apa, buka telefon tengok makna tu. Tengok makna Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Tengok makna dalam surah tu. Neraka Jahim pula. Neraka Jahim apa dia? Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Ashura, dalam surah At-Tur dan surah As-Saffat. Tulis dulu. Sekali saya bagi nombor ayat. Dalam grup sekali, siapa-siapa dalam grup saya bagi nombor ayat dia berapa. Neraka Jahim disebutkan dalam surah Ashura, disebutkan dalam surah At-Tur dan disebutkan dalam surah As-Saffat. 3 benda dalam 3 surah. Dalam 3 surah. Dalam 3 surah. Neraka Jahim tu sekali saya neraka Jahim dengan ada beberapa neraka lagi. Dia tak detail ayat-ayat ke berapa, sekali saya bagi ayat-ayat ke berapa nak bagi mudah faham. Tu neraka Jahim. Neraka Sakar pula. Sakar disebutkan dalam ayat apa? Disebutkan dalam surah Al-Mudassir. Allah Ta'ala cerita juga. Ayat yang ke-26 hingga 29. Surah Al-Mudassir ayat yang ke-26 hingga 29. Ni Allah Ta'ala cerita. Sakar. Dan neraka Lazar. Neraka Lazar ni apa dia? Diceritakan di dalam surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat yang ke-15, tak silap saya. Ayat yang ke-15 Allah Ta'ala cerita tentang perihal neraka Lazar. Yang kelima, cepat ke lambat tolong komen. Kan nak suruh lambat lagi kah? Kan nak suruh ulang 2-3 kali kah? Bagi tahu ya. Ayat ya. Boleh belakang. Bas. Okey, alhamdulillah. Neraka Lazar diceritakan dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Kepala ayat dia saya lupa. Tengoklah surah Al-Ma'arij ayat yang ke-15. Sebelum ayat-ayat tu dia akan sebut juga perihal tentang apa dia sebut. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang berhajat, ada satu Quran, jenis Al-Quran, orang bagi kat saya sampai hampir 200 buah orang bagi. Jadi siapa-siapa nak Quran tu boleh PM ke saya. Boleh bagi alamat insya-Allah. Kalau ni kita post ke apa ke. Sebab di setiap ayat tersebut dia tanda ayat ni untuk apa, surah ni untuk apa dia bagi tahu detail. Mana kita sekurangnya kita ni tahu ayat ni untuk apa. Besar saiz dia besar. Maknanya tak pakai spek mata pun nampak. Ni.
Ni Quran dia besar ni. Ni Quran dia besar ni. Besar sungguh. Nampak? Ni Quran dia. Ada orang sedekah. Jadi siapa-siapa yang berhajat boleh PM kat saya. Ada hampir 150 buah lagi. Hampir ada 150 buah lagi. Jadi siapa-siapa berhajat bolehlah PM. Siapa-siapa berhajat boleh PM. Surah dia besar-besar belakang ni. Dia semua detail belakang. Tak nampak sebab dia hijau. Tak nampak. Nanti saya hantar gambar dalam grup WhatsApp. Siapa-siapa berhajat sila PM. Tak kira lepas kuliah tak kira. Dengan PM sekarang saya rasa tak ada nak balas deh. Tu. Neraka Lazza. Neraka Lazza diceritakan dalam surah Al-Ma'arij. Yang kelima, neraka yang kelima. Nama dia apa dia? Hutamah. Bukan Hutamah. Hutamah. Ha pedah. Ha pedah diceritakan dengan ha pedah. Neraka Hutamah. Neraka ini untuk siapa dia? Golongan mana yang dapat neraka ni? Neraka ini apa dia? Neraka ini untuk siapa dia? Neraka ini ialah untuk golongan yang gemar mengumpul harta benda, lalu kaya raya mewah, namun tidak membayar zakat, apalagi bersedekah ataupun infak. Golongan yang suka cari duit, bertimbun-timbun duit, berbanyak-banyak duit dalam akaun bank, tapi kedekut nak sedekah, tapi kedekut bayar zakat. Dalam surah apa Allah Ta'ala cerita? Yakni mereka diberi minum dengan logam yang panas dari hasil pembakaran harta. Nama neraka Hutamah disebutkan dalam surah Al-Humazah. Tengok dalam surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah tu bunyi macam ayat dia. Lebih kurang tu. Tengok tuan-tuan. Dalam surah Al-Humazah. Kepada ayat dia. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Tengok lepas tu dia akan sebut. Nak akan sebut ayat tu. Sesuai untuk siapa dia. Golongan apa dia. Siksaan dia lagu mana. Ada cerita dalam Quran. Itu nama dia. Neraka yang kelima. Nama dia Hutamah. Cerita dia mana? Dalam surah Al-Humazah. Dalam surah Al-Humazah. Yang keenam, neraka yang keenam, nama dia apa dia? Sa'ir. Kalau nak eja dalam Jawi, sin ain ya ra, Sa'ir. Sin ain ya ra, Sa'ir. Neraka Sa'ir ini merupakan neraka yang diisi oleh golongan makan harta anak yatim, rasuah. Disebutkan dalam surah apa? Ada 3 surah di sini. Ada 4 surah. Ada 4 surah dalam ni. Ayat dia sekali saya sebut dalam grup sekali. Surah apa dia? Yang pertama tentang perihal orang masuk neraka Sa'ir ni apa dia? Orang yang pertama disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Yang kedua dalam surah An-Nisa. Disebutkan dalam surah An-Nisa. Yang ketiga dalam surah Al-Fat. Dalam surah Al-Fat. Kepala ayat dia sekali saya bagi dalam grup lagi. Dan yang keempat disebutkan dalam surah Al-Luqman. Disebutkan dalam surah Al-Luqman. Maknanya sakan sungguh lah ni. Maknanya tegas sungguh lah ni. Siapa-siapa yang duk makan harta anak yatim, duk makan rasuah ni, tegas sungguh. Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala cerita sungguh. Allah Ta'ala cerita sungguh. Tegas sungguh. Siapa-siapa duk makan harta anak yatim, siapa-siapa duk makan harta rasuah, siapa-siapa duk makan harta orang kata yang tak elok ni, disebut dalam surah tu. Yang ketujuh, neraka yang ketujuh, nama dia apa dia? Neraka yang ketujuh namanya neraka Wil. Neraka Wil. Neraka yang ketujuh nama dia neraka Wil. Neraka Wil. Hanya neraka Wil. Neraka Wil.
Whale adalah neraka yang disiapkan untuk ahli perniagaan, perdagangan atau usahawan yang suka menipu, yang licik. Mereka suka mengurangi timbangan, menipu berat untuk keuntungan yang berlipat kali ganda. Tengok dalam surah At-Tur. Tengok dalam surah At-Tur. Tengok dalam surah At-Tur. Ada cerita dalam surah At-Tur. Ada cerita dalam surah At-Tur. Neraka whale itu apa dia? Orang yang meniaga tapi menipu untuk menerima keuntungan. Niaga ni, contoh niaga, tapi barang-barang yang orang kata dia meniaga, macam mana nak berkat contoh lah nak bagi. Dia meniaga tapi barang yang 2-3 hari lepas dah. Dia meniaga barang yang 2-3 hari lepas. Nama dia menipu juga, walaupun ada cari keuntungan. Apa dia kata, orang bukan tahu pun dia kata. Contoh, makna apa dia? Kita ni kalau meniaga, kita buat perniagaan, jangan disebabkan perniagaan orang kita tu orang terkena musibah. Contoh, makan benda kita sakit perut, makan benda kita menyebabkan penyakit. Contoh lah, mana apa dia? Terlebis bahan dalam kita punya masakan. Orang hari ni dia buat apa dia? Dia buat jual pun balik ke, dia buat soda banyak ke, macam-macam. Contoh. Nah, soda banyak ni, bila soda banyak ni, perut kita akan jadi kembung, tekak kita akan jadi lapar ayak. Mana apa dia? Kita ni memberikan kepada dia, memudarat dia pula. Disebabkan kita nak ambil keuntungan, sebab kita nak bagi nampak barang kita cantik. Ni nama dia, masuklah dalam neraka whale. Untuk apa dia? Orang yang licik dalam perniagaan. Tu. Dan yang ketujuh, yang ketujuh apa? Dan yang ke-8, minta maaf, lajak depi ketujuh pula bila nak habis dia dah. Nah, yang ke-8 apa dia? Yang ke-8 iaitu neraka Jahannam yang paling bawah. Neraka Jahannam yang paling bawah kali ya. Di mana orang-orang yang kerap berdusta dan bermain-main lara dengan perbuatan dosa. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Allah Ta'ala cerita dalam surah At-Tur ayat yang ke-13. Neraka Jahannam disebutkan dalam ayat yang ke-13 surah At-Tur. Yauma yuda'ul ila jahannam. Janganlah sekali-kali kalian berbuat dosa, kerana sekecil apapun dosa, kalian tetap ada di dalam neraka. Tak kiralah dosa kecil besar mana pun, tetap dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ni 8 jenis golongan neraka. Ni golongan yang ke-8. Neraka yang paling bawah. Neraka Jahannam yang paling bawah. 70 tahun dulu dilempar batu baru sampai neraka Jahannam. Makna apa dia? 70 tahun dah lempar baru sampai. Zaman baginda Nabi SAW. Dengar dentuman yang sangat kuat. Dalam tak dalam dia. Kemudian keterangan hadis ini apa dia nak cerita pada kita? Rasanya tidak mampu untuk kita menghitung berapa dalam jurang api neraka yang ditempuh oleh perjalanan kecepatan batu yang besar, yang jatuh dan memakan masa 70 tahun lamanya. Yang lebih mengerikan lagi, apabila jurang yang teramat dalam ini akan dipenuhi oleh bermacam-macam siksaan, dan apabila sampai saatnya, nanti pintu neraka ini akan ditutup serapat-rapatnya, dan tidak ada seorang juga pun di antara penghuninya yang dibenal keluar daripadanya. Dan yang dirahmati oleh Allah, paling koman dalam neraka, paling koman lah dalam neraka ni berapa lama dibakar? Paling koman 70,000 tahun. Paling koman 70,000 tahun. Darak pula dengan, kalau kita tengok pula, kalau 70,000 tahun akhirat bersamaan dengan di dunia ni apa dia? 7 juta tahun kena bakar dalam neraka. Paling koman. Hitam legam badan kita ni. Ni dalam setiap rongga-rongga kita ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa dia? Dalam ni terdapat kala jengking ulang-ulang. Setiap kelopak bulu remah kita tu, besar tak besar dia, besar kawah yang kita masak rumah kenduri tu. Besar satu lubang bulu remah sebesar kawah. Masak lembu seekor pun boleh tau. Dalam tu ada kala jengking, dalam tu ada ulat, dalam tu ada cacing duk makan. Ada belaka. Besar penduduk neraka.
Siapa-siapa masuklah neraka, tidak ada lagi jalan keluar selain mana? Orang yang terakhir. Siapa orang yang terakhir tu? Siapa orang yang terakhir boleh masuk syurga? Orang yang terakhir namanya Juhainah. Orang yang terakhir boleh masuk syurga, nama dia Juhainah. Tu pun sabik. Sabik apa dia? Sabik kebetulan satu hari tu malaikat Jibril tak tahu nak pergi mana. Dia pun hari tu teringin nak pergi ziarah neraka. Malaikat Jibril pun terbang. Pergi jumpa dengan malaikat Zabaniyah. Jumpa malaikat Zabaniyah apa semua. Dia kata hari ni aku nak terbang dalam neraka, nak jalan-jalan tengok dia tak. Terbang kawan. Terbang. Ada terdengar satu orang sedang sebut kalimah. Sebut kalimah dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalimah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Dia sebut kalimah ni. Malaikat Jibril kata, siapa duk sebut kalimah ni? Malaikat Jibril pun berkata pada dia, pasti orang yang menyebut kalimah ni, dia ni orang Islam dulu. Orang yang beriman pada Allah. Dia pun cari tak jumpa. Dia pun pergi jumpa dengan malaikat Zabaniyah. Dia bagi tahu pada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, tadi ni aku duk ronda-ronda dalam neraka ni, terdengar satu orang duk sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah ni. Ada aku dengar kalimah tu. Pasti orang yang beriman. Tolong pergi cari sat. Aku nak bawa keluar dia atas dasar syafaat aku, kata malaikat Jibril alaihi salam. Kata malaikat Jibril, aku nak bawa keluar dia atas dasar syafaat aku. Malaikat Zabaniyah pun pergi cari. Pergi cari tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tak jumpa. Tu malaikat Zabaniyah hak duk jaga kubur, hak duk jaga neraka, hak duk jaga ni, tak jumpa. Lalu malaikat Zabaniyah berkata pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, hang naik jumpa dengan Tuhan, tanya Tuhan di mana kawan tu duduk. Dia pun naik berjumpa dengan Allah. Bila mana naik berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril bagi tahu pada Allah, wahai Tuhan aku ingin keluarkan satu orang hamba yang sedang sebut la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Aku nak keluarkan dia dengan syafaat aku, kata malaikat Jibril. Lalu Allah Ta'ala kata, pilah bagi tahu malaikat Zabaniyah, kawan tu duduk lorong ni, pintu rumah nombor ni kena ni belakang. Disebut belakang. Pi abang kat malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, si fulan ni duduk ni, pintu ni, nombor ni. Malaikat pun pergi cari, jumpa. Tengok ni, kawan tadi ni bila tengok malaikat Zabaniyah, dia pun berkata pada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, hang mai hari ni hang nak tambah azab aku ke atau apa? Aku tak maulah tambah azab, aku takut pedih dah ni, aku tak larat dah ni, aku tak sanggup dah. Lalu kata malaikat Zabaniyah, hari ni aku nak bantu hang. Malaikat Jibril nak bawa keluar hang daripada neraka. Hang pilah tempat hang mana? Syurga. Bila bawa dia pergi jumpa dengan malaikat Jibril tanya, wahai si fulan, nama dia Juhainah, wahai Juhainah, berapa lama dah hang duduk dalam neraka? Juhainah ni pun jawab malaikat Jibril, aku duduk dalam neraka ni tak lama, 70,000 tahun. 70,000 tahun kali dengan dunia berapa? 7 juta tahun duduk dalam neraka. Hitam legam, kata malaikat ni, orang kata disebutkan dalam hadis, hitam legam Juhainah ni, sehingga malaikat Jibril pegang Juhainah ni, kemudian goncang Juhainah ni, seluruh badan yang rongga-rongga bulu roma ni terjatuh, ular-ular, seekor-seekor ular jatuh. Kalau jengking jatuh, Allahu Rabbi, hitam legam. Kawan pun keluar daripada neraka seperti mana baru keluar daripada penjara. Tak tahu, tak ada siapa jemput dia. Tak tahu nak pergi ke mana, tak ada siapa mai tengok, tak ada siapa jemput dia. Macam tu. Dia pun jalan. Dia nampak satu tempat yang kawasan tu sangat cantik. Kawasan tu tempat teduh. Dia pun berkata pada Tuhan, wahai Tuhan aku nak duduk situ, aku tak mau dah. Aku dah pernah rasa siksaan neraka, aku dah rasa dah azab neraka. Bagilah aku duduk rehat tempat tu je, aku tak mau tempat lain dah. Allah Ta'ala kata, betul ke nak tempat tu, tak mau tempat lain dah? Betul ya Allah, aku tak mau dah. Dia kata manusia ni tamak tuan-tuan. Nak apa dia? Neraka ni paling seksa, paling teruk lah. Tu disebut neraka tadi tu.
Tu yang disebutkan dalam Al-Quran apa dia? Diceritakan dalam Al-Quran apa dia? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak dapat membuat yang serupa Al-Quran dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dalam neraka ni bahan bakaran dia daripada batu berhala dan orang-orang kafir. Allahu Rabbi. Macam kita nak masak rumah kenduri, kena cari kayu api. Dalam neraka tak gaduh dah. Sebab apa? Bahannya orang kafir, orang yang dilaknat, orang yang derhaka pada Allah. Maka dia akan jadi dia akan jadi bahan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita minta simpan, moga Allah jauhkan kita. Aduh. Kemudian kalau musannaf sikit. Bolehkah lajak sikit? Bolehkah lajak sikit? Boleh lajak 10 minit ke? Boleh insya-Allah. Hari ni sedap sikit sebab tempat duduk ni sedap sikit, tak sakit belakang. Oh sedap tempat duduk ni. Ada Allah bagi sedap. Dia bagi lama dah baru duduk. Semoga setiap siapa-siapa yang infak tu, setiap kegunaan majlis mengaji kita ni pahala duk jalan manjang. Allahu Rabbi, hebat orang tu. Nah, ingat pesan saya nak sebut. Siapa-siapa di dunia Allah Ta'ala pilih dia. Dia boleh sedekah, dia boleh main mengaji, dia boleh dengar tazkirah sama ada online di masjid ke mana. Ingatlah dia sebahagian yang mana Allah Ta'ala telah letakkan sifat-sifat ahli syurga pada diri dia. Tu hebat. Di dunia ni kalau Allah Ta'ala pilih, dia boleh sedekah, boleh puasa, boleh buat mengaji, boleh apa. Dia sebahagian daripada ahli-ahli syurga dah. Tu hebat tu. Tu. Siksaan demi siksaan akan ditimpakan kepada penghuninya. Habis satu jenis siksaan, masuk pula dengan pada siksaan yang lain. Dan begitulah seterusnya dan tiada kesudahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita dari masuki jurang yang sangat geri ini. Amin ya Rabbal Alamin. Doa ulama-ulama doa pada kita, jadi kita aminkan. Ulama doa tu bukan orang biasa. Bukan orang biasa, ulama doa pada kita, aminkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Hadis tu habis dah. Saya ambil dalam kitab lain pula. Saya ambil dalam Tadkab Huru-Huru Hara Kiamat pula. Di dalam neraka mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih-rintih. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi. Jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Dia menapah ni tuan-tuan, macam mana orang lari letih. Orang yang dalam neraka ni, dia diazab, dia hentak, dia macam-macam dalam neraka ni, bernafas seperti mana orang yang sedang lari. Sedang lari, berjoging, letih duk hap tu. Macam mana orang kena, apa dia? Kena semput, kena apa? Kenapa bergebang tu tu. Tu. Kena jaga-jaga. Makanan dalam neraka pun sebut dah. Kena jaga-jaga tu. Dia akan menapah lagu tu. Kemudian mereka akan berkata pada Allah, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, qalakhsa'u fiha wa la tukalimuni. Hang duduk dalam ni, hang diam, jangan duk minta apa-apa dah. Sebab apa? Waktu atas dunia dulu aku bagi pilihan kat hang dah. Aku bagi hang mudah bersedekah, aku bagi mudah hang mengaji, aku bagi hang mudah dengar kuliah. Hang tak mau dengar, maka hang rasalah azab ni. Hang ambil lah, hang rasalah siksaan dia. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi kita minta simpang supaya Allah selamatkan kita. Semoga Allah selamatkan kita daripada siksaan kubur dan minta dijauhkan. Oleh itu jangan henti-henti. Tambah hari ni kita tengok PKP sekarang ni, kes COVID hari ni saja 2 hari dah 5,000. Kalau kita ikutkan yang dikatakan oleh Kementerian Kesihatan, dia kata apa dia? Jangkanya bulan 3 baru akan kes naik sampai 5,000 ke 8,000. Ni tak masuk bulan 3 dah 5,000 kes dah. 2 hari dah ni. Mana apa dia? Kita sekarang berada di zaman fitnah Dajjal sekarang. Jaga-jagalah. Jadi macam mana? Makanan bagi orang di akhir zaman ni, makanan rohani dia kena banyak. Apa dia? Jangan kita pernah tinggal selawat tafrijiyah satu.
Selawat tafrijah jangan tinggal. Lagi satu, ada saya post di Facebook saya tentang kelebihan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Selawat yang berbunyi apa dia lah? Mana lah hilang lah tadi duk dah. Selawat yang berbunyi li khamsatun utufi biha harral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Jangan tinggal. Zaman-zaman sekarang ni, zaman fitnah sekarang ni, jangan tinggal. Inilah makanan rohani kita. Siapa-siapa ada makanan rohani, maka dia susah nak dihinggap Dajjal. Dajjal paling payah nak hasut dia. Kalau siapa-siapa tak ada makanan rohani, Dajjal mudah untuk hasut dia. Jadi buatlah tuan-tuan untuk kita elakkan diri kita daripada terkena musibah, wabak dan sebagainya. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita. Minta Allah selamatkan kita. Minta Allah selamatkan kita. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala wabak, musibah dan benda yang tak diingini. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah cukup sekadar tu saja rakut. Ada rezeki kita jumpa lagi lain hari pada perihal neraka juga, iaitu apa dia? Bukan hadis yang ke-10 pada bab majority, bukan minority lah, majority. Majority penduduk neraka. Pada bab majority penduduk neraka. Kita sambung pula pada Sabtu minggu depan insya-Allah. Insya-Allah. Moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Siaran ulangan akan diuploadkan di Facebook insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti di situ. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.